Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Seperti Tuan Imam, Ustaz Syahid, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripadanya, keredaannya serta kasih sayangnya yang berterusan di dunia hingga ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan dalam jagaan Allah SWT semuanya, insyaAllah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan pandang-pandanglah kamu apa benda yang kamu nak bawa setelah kamu mati nanti. Disebut di situ esok. Kalau esok mati nak bawa apa? Nak bertemu dengan Allah. So fikir-fikir kan. Bahkan dia kata wal tanzur. Apa maksud wal tanzur? Pandang-pandanglah bekalan kamu keesokan hari sekiranya kalau kamu mati esok. Bahkan disuruh kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebut sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan di dunia ni. Maknanya dia suruh kita jadi orang yang bertakwa dan suruh kita jadi manusia yang koreksi diri kita. Segala apa yang kita buat di dunia ni, bermuhasabah dan bertaubat serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencapai darjat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang dituntut kepada kita sekalian. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan ambil iktibar daripada apa yang kita sampaikan mukadimah itu, insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Madhi. Perbahasan masih lagi berkenaan dengan bab majaa fi husnil khuluqi. Bab yang menceritakan tentang elok perangai. Bulan lepas ingat tak cerita apa? Confirm tak ingat. Tapi tak apa. Kita previous balik. Bulan lepas saya cerita yang pertama, orang yang cantik perangai ni ganjarannya Allah Subhanahu wa taala jadikan berat timbangan kebaikannya disebabkan dengan elok perangainya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang elok perangai ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hidup di dunia ni
sehingga mencapai darjat yang begitu hebat di sisi Allah di saat kematian dia nanti. Nampak? Yang itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang elok perangai di dunia ni, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya seperti mana di siang hari seperti orang yang berpuasa, di malam hari seperti orang yang solat malam sepanjang malam. Macam tu. Itu semua disebut dalam kitab Bahrul Mazini yang saya sebut bulan lepas. Untung kan? Tak payah ingat apa. Hari ni baru ingat balik. Oh betul. Buat pilap kan. Padahal tak ingat pun. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kesimpulan daripada yang tu. Di dalam satu hadis Nabi SAW, sambungan berkenaan dengan cantik perangai ni. Apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW? Telah disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Faqal taqwallah wa husnul khuluqi. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar. Faqal al-famu wal farju. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang sahabat Nabi pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa tanya apa? Depa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa tanya Rasulullah tentang apa? Dia orang tanya, wahai Rasulullah, di dalam syurga nanti yang ramai masuk dalam syurga, yang ramai menjadi penghuni syurga tu geng mana? Kita sebut parti ya, dia sebut geng mana? Sebut. Jadi maknanya dia tanya geng mana yang paling ramai dalam syurga Allah tu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut taqwallah wa husnul khuluqi. Yang paling ramai duduk dalam syurga Allah itu majority. Nampak ada majority. Majoritinya iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa, dia bukan hebat di dunia, bahkan dia hebat di alam barzakh. Sampailah di alam mahsyar, sampailah ke syurga Allah. Yang paling ramai masuk dalam syurga Allah, siapa dia? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu. Yang kedua, iaitu yang ramai masuk dalam syurga Allah SWT kalau bukan kerana takwa. Satu benda lagi. Sebab apa? Sebab cantiknya perangai dia. Maknanya orang yang cantik perangai, orang yang cantik akhlak, dia akan mewarisi syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dua manusia ni, dua jenis identiti ni paling ramai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak tak nak, kalau kita nak jadi ahli syurga, mesti pulun dua-dua perangai ni. Kalau boleh bagi jadi dalam kehidupan kita orang yang bertakwa dan orang yang cantik perangai. Kalau ada, syukur alhamdulillah. Ustaz, macam mana nak tahu orang tu ahli syurga? Macam mana nak tahu? Nak tahu orang tu ahli syurga, dia ada 4 sifat. Nak tahu orang itu ahli syurga, ada 4 sifat. Kalau boleh ingat ni, cantik lah, 4 ni. Yang pertama, hayyin. Nama apa? Hayyin. Bukan hayun. Hayun tu mangkuk ayun. Hayyin. Hayyin tu apa? Hayyin tu elok perangai. Itu masuk tu. Yang kedua, layyin. Layyin itu lemah lembut di dalam tutur katanya. Cakap lembut ni, masya-Allah. Baik dia cakap. Dengar tak dengar dia cakap, masya-Allah. Baik sungguh. Yang ketiga, sahlin. Sahlin tu apa? Suka mempermudahkan urusan orang. Suka mempermudahkan urusan orang. Dia tak senang tengok orang susah, dia mesti nak tolong. Kalau ada orang yang macam tu, dia ahli syurga tu. Yang keempat, iaitu qaribin, iaitu mudah didekati. Mudah didekati. Ada dia, kita pergi jumpa dengan dia, tenang hati kita. Dia pun seronok kita duduk pergi sembang dengan dia. Jadi maknanya seronok. Layyin, hayyin, layyin, sahlin, qarib. Ingat tu. Itu sifat ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak jadi ahli syurga, mesti ada 4 tu. Agak-agak ada.
Antara empat-empat tu ada berapa? Berapa bintang? Satu je Ustaz. Apa dia pakcik? Iaitu satu tu suka tolong orang. Jadi suka tolong orang. Kira tu. Ustaz, empat-empat tak ada. Teruk tu. Kena istighfar balik, taubat balik. Payah tu kalau empat-empat tak ada. Umur dah 60 tak ada satu apa lagi. Teruk tu. Tu macam mana tu? Kurangnya ada satu dua jadi Ada apa? Ada lain. Masya Allah, cakap lembut. Dululah ya Allah, waktu umur 30, waktu umur 40, dia godam sakan anak dia. Marah sungguh. Tu dia tak ada lain tu. Tetapi mai umur 60 ni dia dah ada lain. Cakap pun baik, banyak diam daripada bercakap. Okeylah tu. Ada tu lain. Okey? Begitu keadaan. Jadi itu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan pula, elok perangai itu dipilih oleh perempuan yang bersuami dua di dalam dunia. Tu dia. Orang yang bersuami dua di dalam dunia. Ada tak orang bersuami dua? Macam tak pernah dengar kan? Memanglah tak pernah dengar. Yang kahwin dua tu lelaki. Ni bersuami dua. Maksudnya apa? Dia kahwin dengan seorang pakcik ni, kahwin, pakcik tu mati, dia kahwin orang lain sekali lagi. Itu suami dua. Itu maksudnya macam tu. Jadi dia kata, yakni jikalau seorang perempuan yang telah bersuami dalam dunia kemudian bercerai ia dengan suaminya itu dengan cerai mati, atau tolak, kemudian berkahwin lagi ia dengan orang lain, maka di akhirat kelak siapa daripada suaminya yang elok perangai dan pergaulannya di dalam dunia ialah yang jadi suaminya di dalam akhirat dengan pilihannya. Demikianlah tersebut di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bertanya seorang daripada isteri Rasulullah namanya Ummu Habibah, satu perempuan yang ada baginya dua suami di dunia, kemudian mati perempuan itu, maka masuk syurga ia dengan yang mana daripada kedua itu, yang pertamakah atau yang suaminya yang kedua? Jawab Nabi, diberi pilih padanya siapa yang lebih elok perangai dan pergaulan pada masa ia di dunia, maka di akhirat kelak bersama-samanya pula di dalam syurga. Macam tu. Fahamlah macam tu. Barulah faham Ustaz. Ini aku perempuan boleh kahwin dua. Leceh. Jadi maknanya begitu suasana dah. Okey. Masalah elok perangai itu seafdal-afdal ibadah. Demikianlah tersebut dalam hadis sebagai yang datang riwayatnya dari seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, maukah kamu aku tunjukkan atas afdal bagi daripada segala ibadah dan seringan-ringan atas badan dan seberat-berat pada timbangan dan sehabis-habis senang mengamalnya di atas lidah? Kata Abu Dzar, bahkan ya Rasulullah, khabarkan kiranya pada hamba, ibu dan bapa hamba tebus tuan hamba itu. Sabdanya, lazimkan olehmu panjang diam pada perkara yang tiada berfaedah berkata-kata padanya, dan lazimkan baik-baik perangai, maka bahwasanya engkau tiada terbuat seumpama keduanya. Tu dia. Maknanya apa tu? Nabi kata, ringan pada badan nak buat, ringan pada lidah nak buat. Apa dia? Perkara ni seafdal-afdal ibadah. Nak ibadah yang paling terbaik, ibadah yang paling bagus sekali, apa dia? Diam. Tidak bercakap benda yang tidak berfaedah. Macam boleh? Mana boleh? Agung pun tak letak lagi nama siapa PM, tak habis-habis lah sembang. Nanti dah letak nama PM siapa, senyap sat, lepas tu marah balik. Aduh, pening lah. Tuan-tuan yang pening, sebab tuan-tuan orang yang berparti, saya tak ada parti lah. Dulu saya bebas, saya bawah agung lah. Senang. Sekian dimaklumkan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah yang dikasih sekalian, maknanya diam itu lebih bagus. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Nabi kata, sesiapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhirah,
maka hendaklah dia berkata-kata dengan kata yang baik, ataupun diam itu lebih baik daripada berkata-kata yang tidak baik. Jadi maknanya jangan cakap benda-benda yang tidak berfaedah, jangan mengumpat orang, jangan sembang aib orang, jangan kutuk orang, jangan maki hambun orang, jangan tipu orang. Itu jangan, semua tu jangan. Jangan fitnah orang, jangan buka aib orang, semua jangan. Ya, tak baik benda-benda itu. Masalah elok perangai itu bagaimana rupanya? Sanya telah didatangkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi akan sifat elok perangai itu dengan katanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak bahwasanya telah menunjuk ia akan rupa alamat elok perangai itu. Maka katanya iaitu manis muka pada waktu bertemu dengan saudaramu. Ni elok perangai ni macam mana? Manis muka kalau bertemu dengan kawan-kawan. Macam boleh manis muka. Tengok muka orang geram macam mana? Dan bersungguh-sungguh ia berbuat baik dan menjauhkan kemudaratan daripada saudaranya. Ini perangai baik semua. Nampak kawan dia, nampak adik-beradik dia, manis muka dia. Dan dia adalah orang yang suka berbuat baik, dan dalam masa yang sama suka menjauhkan kemudaratan daripada saudaranya. Dia tengok kawan dia ni susah, dia tengok kawan dia ni hidup dalam keadaan tersepit, dia tengok kawan ni hidup dalam keadaan menderita, dia tak boleh tengok kawan dia, jiran dia dalam keadaan yang macam tu. Bahkan dia nak bantu juga kawan dia. Ini sifat orang yang baik. Syarak kata Allah puji orang yang perangai macam tu. Boleh. Susah tu. Tapi kalau boleh, tahniah. Kalau tak boleh, takziah. Macam tu. Sekian dia malu. Cukup. Dan telah datang tafsir elok perangai itu beberapa banyak daripada kalam ulama, iaitu telah berkata Al-Hasan. Cuba tengok ulama kata apa elok perangai ni macam mana. Elok perangai itu ialah manis muka waktu berjumpa-jumpa, dan banyak berbuat baik dan ihsan kepada siapa-siapa, dan menjauhkan mudarat daripada orang kaya dan papa. Dan telah berkata Al-Wasiti, elok perangai itu ialah tidak berkelahi dan tidak berbalah bantah ia dengan orang. Tak bergaduh dengan orang. Tak ada bergaduh dengan orang. Tak kira apa pun, tak bergaduh. Hang geng sana, aku geng sini, tak bergaduh. Okey lah. Macam tu okey. Tu bawa akhlak Nabi SAW. Ni hang pondok panas sana, aku pondok panas sini. Panas kita. Jangan macam tu. Dengar. Dan tidak orang yang berbalah bantah berkelahi dengan dia daripada saat ia mengenal Tuhannya. Dan kata Syah Al-Karmani, elok perangai itu ialah menjauhkan memberi mudarat orang dan tanggung derita apa kesusahan orang. Tu. Ini elok perangai. Suka bantu orang. Bantu orang dalam keadaan susah. Cuba tengok Nabi kata apa? Sesiapa yang meringankan beban manusia satu beban di dunia, kurbatan min kurabid dunia, dia kata, menghilangkan satu bebanan manusia dengan satu bebanan di dunia ni, nanti Allah akan hilangkan bebanannya di akhirat kelak. Masya Allah. Hebat tu. Itu elok perangai. Dan kata setengah mereka itu, elok perangai itu ialah bahawa ada seorang itu berhampir dengan dia orang-orang, yakni elok bercampur bergaulnya dengan orang-orang dan bermanis mesra dengan mereka itu. Dia suka bercampur dengan orang dan dia tak bermasa muka. Cantik lah. Dan ada ia di dalam antara mereka itu pelik dan lainnya halnya dengan sebab berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah ditanya orang akan Al-Wasiti pada satu kali itu, maka katanya elok perangai itu memberi redha makhluk dalam waktu susahnya dan senangnya, yakni pada waktu kepayahan diredhakan menurut musim kepayahan, dan waktu kesenangan diredhakan menurut musim kesenangan. Dan kata Abu Osman, begitu katanya. Jadi maknanya apa? Dia redha. Redha tu pun cantik perangai tu. Mai kadang-kadang dia kaya sikit, dia elok perangai dia. Dia pada dengan apa yang ada.
Main musim dia main miskin sikit, main macam sengkek sikit, dia pun baik perangai dia. Jadi maknanya dia redha di atas pemberian Allah kepada dia. Tu elok perangai tu. Ingat, senang nak redha ni tuan. Sebab itu elok perangai ni termasuk di dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Cuba tuan baca takwa. Takwa tu apa? Al khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha walau bil qalil wa isti'dadu ila yaumir rahil. Itu takwa. Apa dia tu? Takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran dan hadis, redha walaupun sedikit, dan buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Sebab itu orang yang elok perangai ni, dia redha walaupun sedikit pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dan kata Abu Osman, elok perangai itu ialah redha pada Allah Taala pada sebarang yang diuruskannya, yang lazim atasnya, yang segia baginya, maka tiada disalahkan atasnya apa sesuatu daripada ahwalnya, dan ditanya orang akan sahal atas tari daripada tafsir elok perangai itu, maka katanya sekurang-kurangnya tanggung derita di dalam pergaulan dengan orang-orang, dan tidak membalas jahat, dan baik bagi orang yang zalim, dan mengampunkan dan memaafkan baginya, dan kasihan atasnya. Oh, maknanya suka ampun dosa orang. Buat pilah apa pun dia maaf sama. Dah. Tak nampak langsung kejahatan orang buat kepada dia, tak nampak langsung kejahatan yang dibuat kepada geng dia, tak ada langsung, tak nampak. Dia kerja maafkan orang. Berapa banyak peristiwa-peristiwa hitam yang berlaku ke atas dirinya, tetapi dia memaafkan kesalahan orang akan diri dia. Ini baik ni kan, perangai macam ni. Jangan dendam. Dendam tu tak baik. Bahkan disuruh kepada kita untuk memaafkan manusia. Disuruh. Sebab orang yang mempunyai sifat pemaaf adalah sifat baginda Nabi SAW. Itu perangai Nabi tu. Jadi maknanya fahamlah kita. Dan kata murah, elok perangai itu iaitu tiada jatuh syak dan sangka atas Tuhanmu pada memberi rezeki. Elok perangai lagi macam mana? Tidak ada syak pada Allah, tak ragu pun pada Tuhan pada bab rezeki. Kadang-kadang Allah bagi banyak, alhamdulillah, terima kasihlah ya Allah, jazakallah, terima kasih Allah, kau hebat catur rezeki kat aku. Tengok-tengok doa-doa lagi tak dapat pula. Sampai hati Allah, dia tak sebut macam tu, bahkan dia redha di atas apa yang Allah buat kat dia. Jadi maknanya dia redha walaupun rezekinya apa jua datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. Dan cukup percaya akan dia, dan tenang hatimu menyempurnakan dengan apa yang telah didominnya bagimu, maka berbuat taat kamu kepadanya, dan tiada engkau derhaka akan dia pada sekalian pekerjaan yang ada antaramu dengan Allah itu, dan tiada pula meninggalkan pada barang yang antaranya dan antara manusia. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, elok perangai itu 3 perkara. Cuba tengok Sayyidina Ali kata apa. Elok perangai itu ada 3 benda. Apa dia? Menjauhkan segala yang haram, dan menuntut yang halal, dan mencegahkan dan mewahkan makan minum anak isteri dengan hartanya jika ada, dan jika tidak ada maka membanyakkan manis muka dan tidak marah kepada mereka itu. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Apa dia? Menjauhkan segala yang haram dan menuntut yang halal. Itu satu. Menjauhkan benda yang haram dan menuntut yang halal. Cari yang halal saja. Jangan cari yang haram. Haram tak boleh. Halam pun tak boleh. Halam, faham halam? Campur dua-dua. Haram satu, halal pun sekali. Macam pakai kain skirt, skirt kan, pramugari. Belakang kita Pak Haji, kita nak pergi umrah, naik flight pula, flight daripada Bangkok pergi. Sekali naik pramugari mai, pakcik nak makan apa? Oh Melayu.
Pakcik nak makan apa? Nak makan apa? Dia kata nak sup. Sup ada sup. Okey, sup. Okey. Dia patah balik, pakcik tu tengok. Halal haram. Halal haram. Halal haram. Itu halal haram. Namanya halam. Ya? Dan memewahkan makan minum anak isteri dengan hartanya jika ada. Kalau ada harta banyak, berikanlah kepada anak isteri. Itu seronoklah tu. Yang tu bagus perangai tu. Ya? Dan jika tidak ada, maka membanyakkan manis muka dan tidak marah kepada mereka itu. Yang ketiga, tidak ada. Jika tidak ada, maka membanyakkan manis muka. Senyum je lah. Macam mana dah tak ada. Itu tanda redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Husin bin Mansur, elok perangai itu ialah tiada mengambil bekas di hati akan kekasaran perangai orang yang kasar kepadanya. Dan kata Abu Sa'id Al-Khazar, elok perangai itu bahawa tiada ada bagimu bimbang lain daripada Allah Taala jua. Tu dia. Jadi maknanya itu elok perangai. Banyak tu, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau ada orang yang memiliki elok perangai ni, untunglah dia, sebab dia mewarisi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang tuan-tuan. Nak jadi orang yang baik ni bukan senang. Kita sejarah kita lama dulu, waktu kita muda dulu, masya-Allah, apa yang kita tak buat semua kita buat. Curi telur ayam orang, curi buah orang, curi buah rambutan orang, curi buah durian orang, curi gerek orang, curi motor orang, semua kita buat. Nampak tak? Nak patah balik bagi jadi baik tu, bukan senang tu. Dia mesti terantuk dulu baru dia patah balik. Nah, terantuk dulu. Maksudnya apa? Sedang tu. Dia sedang. Dia duk buat benda-benda haram tu, dia tak sedar diri dia sebab syaitan kawai dah. Nak sampai kesedaran tu, dia terantuk tu baru dia teringat. Terantuk ni macam mana? Terantuk ni contohnya mak dia mati, dia terantuk dulu. Contohnya ayah dia mati, dia terantuk dulu. Baru dia sedar ni, aku dah buat dosa, rupanya Allah marah kat aku ni, so aku nak kena taubat balik ni. Dia terantuk dulu. Bukan terantuk dinding, tuan-tuan. Terantuk dinding tu gusti. Ni terantuk ni, baru sedar diri dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, katanya, dan misal-misal itu banyak sangat, dan ia menunjukkan bagi buah faedah elok perangai jua. Bukannya menunjukkan nafsu perangai elok itu, kemudian bukannya ia meliputi sekalian buah faedahnya pula. Dikata orang elok rupa dan perangainya, yakni elok zahirnya dan batinnya. Itu yang paling mustahak. Zahir pun elok, batin pun elok. Zahir itu apa? Luaran nampak baik, Masya Allah. Batin dari sudut hatinya baik, dari sudut sikapnya baik, dari sudut dalamannya pun baik. Dia hubungan dia dengan Allah pun baik. Zahirnya hubungan dengan manusia pun baik. Cantik lah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dia dengan Allah pun baik, hubungan dia dengan manusia pun baik. Macam tu. Itu yang kata baik zahir batin tu. Sebab tu kita duk minta apa? Minta maaf zahir batin, kan? Maaf zahir batin ya. Batin apa? Batin apa? Batin kita dengan Allah Subhanahu taala. Allah saja yang Maha mengetahui dalaman kita macam mana. Itu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya kita boleh buat kesimpulan dia. Kesimpulan dia apa? Kesimpulannya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata, aku diutuskan ke bumi Allah ni melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi ya. Nabi turun ke bumi Allah ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ni untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia, bagi cantik. Sebab apa Nabi sendiri yang turun ke bumi Allah ni nak bagi cantik akhlak manusia ni? Sebab Allah yang didik akhlak dia.
Sebab Allah yang didik akhlak baginda Nabi SAW sehingga menjadi cantik akhlaknya, sehingga Allah puji di dalam Al-Quran. Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya padamu akhlak yang paling agung. Ya Allah. Jadi maknanya akhlak Nabi, akhlak yang paling agung. Tak ada siapa boleh challenge dia. Tak ada. Dia ayah yang paling terbaik di dunia. Dia suami yang paling terbaik di dunia. Dia seorang pemimpin yang paling terbaik di dunia. Dia seorang idola yang paling terbaik di dunia. Dia seorang yang paling adil di dunia. Dia seorang panglima yang paling hebat di dunia. Dia seorang ayah yang paling terbaik di dunia. Dia seorang atuk yang paling terbaik di dunia. Semua terbaik di dunia adalah. Oh, kita macam jadi kita fikir-fikirkan. Saya nasihat dari saya, pakcik-pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, tirulah perangai Nabi. Walaupun tak kesemuanya, tiru yang mana boleh tiru. Sahabat Nabi yang paling terbaik tiru perangai Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia yang paling terbaik tiru perangai Nabi. Keseluruhan perangai Nabi itu dia photostat dan tiru sebiji. Tu sahabat Nabi. Kita tak sampai tahap tu sebab kita jauh perjalanan dengan Nabi. Cuma kita boleh tiru sikit-sikit apa yang kita tahu untuk kita adaptasi dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah sekat tu pada malam ni. Habis lah. Okey. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik di atas apa yang kita kongsikan pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi sekalian, maka kita boleh buat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, baginda Nabi SAW menyebut orang yang paling cantik perangai akan ramai di dalam syurga Allah SWT. Maka kita umat Nabi Muhammad, golongkanlah, masukkanlah diri kita ini bersama-sama dengan orang-orang yang elok perangai, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang boleh kita ambil pengajaran, idola dan ikutan yang patut kita contohi ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah nikmat Islam, nikmat umur, nikmat panjang masa, nikmat kelapangan, nikmat sihat, nikmat kekayaan, nikmat tak sibuk, untuk memanfaatkan ke rumah Allah dan untuk Allah di dalam kehidupan kita. Sebab ramai orang yang menyesal sewaktu sakit tak boleh beribadah dah. Ramai orang menyesal dah terlantar di hospital, teringat baru nak pergi masjid. Jadi maknanya waktu masa yang duk ada ni, manfaat betul-betul, pusing betul-betul, bagi kau-kau punya pahala, insya-Allah. Ya? Cari redha Allah, cari rahmat. Yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, Allah Subhanahu wa taala sangat memerlukan, dia menanti taubat daripada seorang hamba-Nya setiap hari. Maka bertaubatlah kepada Allah setiap hari. Allah itu antara namanya At-Tawwab, iaitu yang menanti taubat daripada hamba-Nya. Maka hulurkanlah taubat itu kepada Allah supaya kita membersihkan diri kita daripada segala dosa yang ada pada diri kita. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kemuliaan-Mu, keberkatan-Mu, keampunan-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi asbab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti.
Rezekikan kami juga wahai Allah agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti wahai Allah. Dan rezekikan kami juga wahai Allah agar sempat menyebut kalimahmu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kau peliharalah seluruh jemaah Masjid Al-Islamiyah ini wahai Allah, supaya mereka bersatu padu, berukhuwah dan bersilaturahim dengan baik seperti mana yang dituntut oleh agama wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini wahai Allah dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وهذا وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.